Mr. Director. Kau tak dengar habis tak ada benda kan. Sebab title sebagai director tu jadi debar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anak-anak akan bersama dengan saya, Cikgu Adam Aziz. Kita akan membincangkan tajuk bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan dan fokus kita tentang sistem ahli. Okey, apa dia sistem ahli? Alright, anak-anak kena ingat apa dulu 3 perkara penting dalam sistem ahli ini yang biasanya menjadi subtopik yang agak besar dalam SPM. Okey, yang pertamanya tentang latar belakang sistem ahli. Okey. Yang keduanya berkaitan dengan ciri-ciri sistem ahli, dan yang ketiga tentang kepentingan sistem ahli. Alright. Okey. Sistem ahli. Apa sistem ahli? Alright. Sistem ahli ini ialah satu sistem yang dibentuk oleh pihak penjajah kita dulu, zaman kolonial British. Satu usaha ke arah dekolonisasi. Right. Okey, apa yang anda faham tentang dekolonisasi? Dekolonisasi itu apa? Okey, dekolonisasi ini ialah satu usaha ke arah berkerajaan sendiri. Okey? Maknanya dalam sistem ahli ini British berhasrat untuk bagi kita tanah Melayu pada masa itu kemerdekaan. Okey? Jadi berkerajaan sendiri ini maksudnya kita merdeka. Ramai yang fikir berkerajaan sendiri apa? Okey? Ramai yang blur, ramai yang tak pasti. Apa tu bekerja sendiri? Bekerja sendiri dalam bahasa yang paling mudah ialah merdeka. Alright? Okey. Jadi melalui sistem ahli, okey, British cuba memberi kemerdekaan secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur. Dan ini sebenarnya selaras dengan Perjanjian Atlantik PBB. Apa dia PBB anak-anak? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Alright? PBB menetapkan dalam Perjanjian Atlantik semua negara penjajah dia seboleh mungkin bagi kemerdekaan atau berkerajaan sendiri kepada negara jajahan mereka. Dan British sama seperti penjajah lain, mereka juga tak nak terpaksa bagi kemerdekaan kepada negara kita, sebab ini telah ditetapkan oleh PBB. Ya? Dan dalam masa yang sama, kalau kita fikirkan balik, untuk mentadbir sebuah kerajaan, dia memerlukan ramai buruh, ramai pekerja, ramai tenaga pakar, ramai pegawai, dan ini merupakan satu beban keuangan yang sangat serius kepada pihak pemerintah. Di negara kita sekarang ni tengok macam mana kerajaan spend, belanja banyak wang untuk pejabat awam untuk mentadbir kerajaan. Okay? Sama juga dengan British. Okay? Pada masa itu mereka perlukan ramai pegawai untuk diletakkan sebagai pegawai di setiap jabatan, dan mereka tak ramai pegawai yang ada. Pegawai British yang ada tak ramai. So masih inilah mereka latih anak-anak tempatan, pegawai-pegawai tempatan, bawa mereka dalam pentadbiran supaya apa? Supaya mereka dapat jimatkan kos. Kalau British bayar gaji pegawai tempatan, kosnya lebih rendah berbanding kalau mereka bayar kepada pegawai British. Kita tahulah kan, kalau kita gunakan tenaga pakar luar datang bekerja di tempat kita, of course lah dia punya gaji dia sangat tinggi. Jadi ini satu beban bagi British. Alright. Okey. Itu sistem ahli. Ya, latar belakang sistem ahli jelas Okey. Kemudian dalam sistem ahli ini juga kita tengok pada tahun 1951. Tahun berapa? 1951. Sir Henry Gurney mengumumkan secara rasmi tentang senarai ahli-ahli itu. Right. Apa dia sistem ahli sebenarnya? Apa tu ahli? Ahli ni bukan ahli. Ahli lain, tongkat ahli pun lain. Bukan senang nak cari tongkat ahli, walau sebatang ataupun sekaki. Sistem ahli ni ialah sistem menteri sebenarnya. Okey. Level dia ni, hari ni kalau kita compare kan, kalau kita bandingkan dengan kabinet kita hari ni, dengan negara kita hari ni, dia ni menteri lah. Cumanya pada masa itu negara kita belum merdeka, tak ada menteri. So orang yang pegang jawatan itu dikenali sebagai ahli, dan mereka ini akan pegang pos itu, position itu, jawatan itu untuk setiap jabatan, setiap portfolio, dan dia bertanggungjawab sebagai ahli. Dia bertanggungjawab untuk manage, untuk urus dia punya jabatan tu dari A to Z. Okay?
daripada pegawai-pegawainya, daripada peraturan-peraturannya, dari berserba-serbi undang-undangnya. Okey? Jadi itu ahli. Sama macam kabinet kita hari ni, menteri kita hari ni. Semua benda yang berkaitan dengan kementerian dia, menteri itu bertanggungjawab. Okey? Jadi itulah sistem ahli, ya. Sistem di mana seorang pegawai dipertanggungjawabkan dengan portfolio dia, dengan biro dia atau jabatan dia, dan dia kena urus dari A to Z. Right? Kemudian melalui sistem ahli ini juga kebaikan dia apa? Kebaikan yang jelas yang kita nampak melalui sistem ahli ini, dia dapat melatih anak-anak tempatan, orang-orang tempatan, warga negara untuk berkerajaan sendiri ataupun merdeka. Right, anak-anak. Bayangkan, cuba kira dengan saya. Berapa lama kita dijajah? Okey, ada idea? Berapa lama kita dijajah? Okey? Bila tahun pertama kita dijajah? Bila mula kita dijajah? Negara kita mula dijajah tahun 1511, betul? Ya, 1511 kita dijajah oleh Portugis. Bila mana Portugis menjajah Melaka. Dan last kita merdeka bila? Last kita dijajah bila? Merdeka, right? Merdeka tahun bila? 1957. Tolak sekarang 1957 tolak dengan 1511. Berapa tahun? 446 tahun kita dijajah. Satu tempoh yang sangat panjang. Dah lupa dah skill memerintah. 446 tahun penduduk tempatan tak berpeluang mentadbir memerintah. Sekali nak bagi merdeka terus. So how? Bagaimana? Bagaimana kita nak mentadbir negara sedangkan kita tak ada pengalaman? Jadi, melalui sistem ahli, penduduk tempatan ini dilatih, dibawa dalam mentadbiran. Mereka pegang jawatan, mereka pegang pos, mereka pegang position. Jadi inilah kebaikan dia. Okey? Dan sistem ahli ini secara officialnya, secara rasminya dilaksanakan mulai tahun 1951 hingga Jun 1955. Dan dia punya kemuncak dia, kita nampak sebenarnya kesan dia tu pada tahun 1952. Sebab pada tahun 1952 ini banyak pelaksanaan dalam sistem ahli ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan disitulah nampak keberkesanan dia. Dan ini terbukti, ya. Terbukti di mana pada tahun 1955 akhirnya diadakan pilihan raya pertama di negara kita, dan di situ nampak mufakatnya masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Alright. Okey, melalui sistem ahli juga. Okey. British ni jahat juga sebenarnya. Ya, anak-anak kena faham lah. Okay. British ni tetap dia punya nak jaga kepentingan dia. Dia ni tak benar-benar ikhlas. Ini kita kena faham. Kita kena akui betul-betul. Yes, tadi saya dah bagi tahu dalam Perjanjian Atlantik 1945 itu PBB dah tetapkan negara penjajah kena bagi kemerdekaan kepada negara yang jajah. Okey? Tetapi nak ke dia bagi betul-betul kemerdekaan kepada kita? Cuba agak. Ada idea? Adakah British benar-benar ikhlas nak merdekakan kita? Sedangkan dia tahu tanah Melayu pada masa itu adalah lubuk ekonomi dia, lubuk duit dia. Alright? Alright, betul tak? Okey, cuba kita tengok. Tahun-tahun 40-an, 50-an, tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dunia. Di mana ada? Negara kita. Tanah Melayu merupakan pengeluar getah utama dunia. Okey? So, dua sumber yang sangat penting pada masa itu. Dan melalui sistem ahli ini, British dia berhasrat, okey, nak jaga kepentingan ekonomi dia, perindustrian dia, supaya nantinya bila kita merdeka, okey, diserahkan kuasa politik pada kita, tapi kuasa ekonomi mereka still pegang. Maknanya kita mungkin nanti makan merdeka dari segi politik, tapi ekonomi masih lagi milik British. Alright. Kemudian kita tengok pada tahun 1954 berlaku rombakan sistem ahli. Beberapa jawatan baru ataupun portfolio dikemas kini. Biasalah kan. Cuba kita tengok hari ini di negara kita, menteri-menteri yang ada dalam satu jabatan tu sentiasa bertukar-tukar. Okey? Ingat siapa sekarang ni Menteri Pendidikan kita? Siapa anak-anak? Menteri Pendidikan kita. Dulu siapa? Tahun lepas siapa?
Tak tahu, balik ni buka YouTube, cari, tengok internet, search Google. Okey? So, begitu juga dalam rombakan Sistem Ahli, berlaku beberapa rombakan dan pertukaran dalam jawatan dalam Sistem Ahli tersebut. Dan itu perkara biasa dan dia dapat dilihat pada tahun 1954. Okey. Alright, sekarang cuba kita tengok siapa ahli-ahli yang terlibat dalam Sistem Ahli ini. Ini seboleh mungkin anak-anak kena ingat. Bagi saya, anak-anak kena ingat 3 nama yang penting. Yang pertamanya Dato' On sendiri. Ini orang yang paling kita respect, ya. Orang yang sangat banyak jasanya. Bagi saya secara peribadi, patutnya dia inilah Dato' On Jaafar inilah Perdana Menteri kita sepatutnya. Tapi disebabkan dia ada prinsip, dia ada ketegasan dia sendiri, maka akhirnya dia keluar UMNO. Okey, tapi jasa dia sangat banyak. Dan jasa dia yang utama di situ, dia antara orang yang sangat utama dalam menjayakan Sistem Ahli. Dan beliau dilantik sebagai ahli dalam negeri. Dato' On Jaafar pegang ahli dalam negeri. Hari ini, kalau kita dah merdeka ni, jawatan dia ni sama seperti Menteri Dalam Negeri. Okey? So peranan dia apa? Menteri Dalam Negeri. Ahli dalam negeri. Apa peranan dia? Menjaga keamanan negeri. Alright. Itu nama yang sangat besar, ya. Jadi dalam Sistem Ahli ini, Dato' On Jaafar dia mewakili orang Melayu. Okey? Dia mewakili orang Melayu, pegang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri yang jaga keamanan. Dan mungkin orang India tanya, so macam mana dengan wakil kami yang dia tak ada? Yes, ada. Siapa dia? Dato' EEC Turaisingam. Dato' EEC Turaisingam, dia pegang sebagai ahli pelajaran. Hari ini title dia sama sebagai Menteri Pelajaran. Yang saya cakap tadi. Siapa? Siapa Menteri Pelajaran kita? Hari ini siapa? Balik Google. Alright. Saya tak boleh nak bagi tahu semua kan? Alright. So, bagi Dato' EEC Turaisingam, dia akan menguruskan Biro Pelajaran, semua di handle dari A to Z. Dan begitu juga dengan wakil orang Cina. Ada juga. Beliau ialah Dr. Lee Tian Keng. Dr. Lee Tian Keng, dia punya title, dia punya kedudukan sebagai ahli kesihatan. Dan hari ini kedudukan Dr. Lee Tian Keng ni, kalau kita merdeka pada masa itu, dia punya title sebagai Menteri Kesihatan. Siapa Menteri Kesihatan, anak-anak? Ada yang kata Dr. Nur Hisham. Bukan. Mentang-mentang isu COVID, Dr. Nur Hisham lah semua. Dr. Nur Hisham bukan Menteri Pendidikan. Nak tahu siapa Menteri Pendidikan? Google. Okey? Senang je kan? Alright. So, ada. Wakil orang Cina ada, wakil orang Melayu ada, wakil orang India ada. Okey. Kemudian nama-nama lain yang boleh kita masukkan seperti Tengku Yaakob, Ibni Sultan Abdul Hamid, dia ni dari Kedah. Dia pegang sebagai ahli pertanian dan perhutanan. Okey, yang lain Datuk Mahmud Mat, dia ini Menteri Tanah ataupun ahli tanah, lombong dan perhubungan. Datuk Nikmat Kamil, ahli kerajaan tempatan, dia ni orang Kelantan, ya. Seorang lagi wakil Cina, H.S. Lee sebagai ahli pengangkutan, dan Dr. Ismail Abdul Rahman sebagai ahli hasil bumi. Itu nama-nama yang penting dan ahli. Tapi paling tidak nak ingat semua mungkin susah, ya. Memang payah. Saya pun kadang-kadang tersasul juga. Tapi ingat 3 nama. 3 nama ni wajib anak-anak ingat. Yang pertama tadi Dato' On, sebab dia mewakili orang Melayu. Kena bagi nama yang mewakili kaum India, Dato' EEC Turaisingam. Dan kena bagi nama wakil orang Cina, iaitu Dr. Lee Tian Keng dalam ahli kesihatan. Sebab apa? Sebab kita tengok kepentingan Sistem Ahli itu nanti, secara tidak langsung dia mewujudkan permufakatan ataupun kerjasama penduduk pelbagai kaum pada masa itu. Sebab satu perkara, tadi kita cerita tentang ke arah kemerdekaan. British janji nak bagi kemerdekaan. Satu syarat dalam pemberian kemerdekaan ini ialah British nak tengok penduduk tanah Melayu pada masa itu boleh bekerjasama dalam pentadbiran. Jadi dalam Sistem Ahli, benda ini diwujudkan, berjaya diwujudkan apabila ada wakil orang Cina, wakil orang Melayu dan wakil orang India pegang posisi yang paling tinggi ataupun kedudukan yang paling tinggi dalam setiap biro itu. Dari saya, belajar sempoi-sempoi, Rizab kasih gempak. Yo.